Terima kasih rakan kita Fakrul Razi dan Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Blight pada pagi ini. Dan seperti biasa kita akan kongsikan beberapa makluman dan juga menyaksikannya satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Dan untuk pengetahuan lebih sekitar, alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini nampak cerah saja. Dan juga ingin kita maklumkan kepada Auda bahawa apa jua yang berlaku di sekitar daerah Blight kita akan maklumkan dari masa ke semasa untuk pengetahuan kita bersama. Dan kepada orang ramai yang pada ketika ini menjalankan perintah kuarantin, jadi kita mengharapkan agar kita semua sihat walafiat seperti sedia kala dan terus mematuhi segala SOP dan juga perintah-perintah yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Lalu saya maklumkan beberapa makluman yang berlaku di sekitar daerah Blight, yang mana pemotongan sementara bekalan elektrik akan berlaku pada hari ini 24 hari bulan Februari 2022 bermula jam 8.30 pagi, yang mana kawasan yang terlibat ialah sekitar kawasan termasuk Balai Bomba Sungai Liang, Kampung Sungai Paku dan kawasan sekitarnya, disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan distribution transformer yang akan diadakan di stesen kecil elektrik Sungai Paku. Manakala pada 27 hari bulan Februari 2022 akan diadakan satu jerayawara vaksin ketuhanan dan tawakal yang akan diadakan di Masjid Pekan Seria hari Ahad malam Isnin selepas solat Maghrib, dan juga jerayawara ini ada dianjurkan oleh Kupu SB dan juga Jabatan Hal Ehwal Masjid. Jadi kita itu dia dua info semasa dah. Sekarang apa kata kita beralih sama-sama menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada penduduk negara Brunei Darussalam dan juga khususnya kepada warga negara Brunei Darussalam yang sentiasa mengingati sejarah bangsa kita ini dalam menyambut Hari Kebangsaan ini. Dalam mendukung matlamat Wawasan 2035, iaitu menjadikan negara Brunei Darussalam dikenali di seluruh dunia dengan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, kerajaan telah melaksanakan beberapa projek dari pelbagai aspek di negara ini. Daerah Blight adalah merupakan daerah terbesar di negara ini di mana sumber besar negara, minyak dan gas dihasilkan. Selain terkenal sebagai daerah yang menghasilkan emas hitam, keindahan Sungai Blight juga dapat dilihat. Sungai yang mengalir melalui sungai di bahagian barat. Sungai ini merupakan sumber air bersih dan sungai terbesar bagi penduduk di daerah Blight ini. Bagi pandangan saya selaku warga negara, ada 6 perkara yang harus perlu kita ingati di bidang kemajuan yang telah kita kecapi di negara Brunei Darussalam pada masa ini, iaitu sepanjang 38 tahun kita mencapai Hari Kemerdekaan Kebangsaan. Bidang-bidang itu adalah bidang infrastruktur, iaitu pembangunan, bidang pendidikan, perhubungan, ekonomi, pertanian dan juga perikanan, termasuklah bidang-bidang lain. Selain daerah-daerah lain, daerah Blight juga tidak terkecuali merasai perkembangan dan pembangunan tersebut. Usaha ke arah menyediakan perumahan negara terus diberi keutamaan oleh pihak kerajaan. Beberapa ribu unit rumah pelbagai jenis yang dibina merupakan salah satu kemudahan yang dinikmati oleh rakyat di negara ini yang mencerminkan keprihatinan dan pemedulian baginda kepada rakyat dan penduduk, secara tidak langsung membuktikan komitmen kerajaan dalam mendukung hasrat dan cita-cita baginda dalam menyediakan perumahan yang berkualiti tinggi dengan konsep yang berdaya tahan dan mampan untuk dimiliki.
Umpamanya di bidang pembangunan, telah banyak kemudahan perumahan yang telah dibina oleh pihak kerajaan untuk kemudahan rakyat dan warga negara Brunei Darussalam sendiri. Di bidang pertanian dan perikanan, pertanian ini sentiasa ditingkatkan dari masa ke semasa, bukan saja di pihak kerajaan, bahkan pihak-pihak swasta juga turut sama menyumbang ke arah meningkatkan pertanian di negara kita ini. Umpamanya terdapat ladang padi yang diusahakan oleh pihak kerajaan di Kandul, yaitu di Merangking, di daerah Belait. Termasuk juga kawasan pertanian yang diusahakan oleh, kalau saya tidak silap, 5 buah syarikat swasta yang ada di daerah Belait ini. Di bidang kesihatan sendiri sentiasa ditingkatkan, termasuk klinik-klinik swasta telah banyak terdapat di negara Brunei Darussalam ini, khususnya di daerah Belait sendiri. Jadi ini juga melibatkan warga negara kita ini, dan diharap pada warga negara kita ini, negara Brunei Darussalam, janganlah kita ini biarkan apa-apa yang telah diusahakan oleh kerajaan itu tanpa pemulihan, dan kita bukanlah hanya penumpang pada kemajuan yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Dengan adanya fasarana yang mencukupi untuk keselesaan rakyat di negara ini, untuk itu beberapa batang jalan raya dan lebuh raya dinaik taraf ke arah lebih bersistematik adalah antara rancangan yang giat diungkayahkan pada masa ini, termasuk bagi pemeliharaan aset-aset kerajaan dan perkembangan infrastruktur kemudahan awam. Sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 tahun 2022 telah jelas dengan izin Allah dan dengan berkat kepimpinan Kabawuduli Yang Maha Mulia Petugas Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hampir 99% wawasan negara Brunei menjelang tahun 2035 yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja, negara Brunei Darussalam telah tercapai dan terlaksana yang mengandungi aspek pendidikan rakyat, kesehatan rakyat, dan kebajikan rakyat secara menyeluruhnya. Wajar kita syukuri. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-38 tahun 2022. Penyediaan pelbagai kemudahan infrastruktur yang berdaya tahan adalah sebagai bukti bahawa Kerajaan Kabawuduli Yang Maha Mulia sentiasa mengambil berat tentang kebajikan rakyat di negara ini dan setentunya akan memberi impak positif terhadap kesejahteraan awam dan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi serta pembangunan negara agar lebih mampan dan dinamik yang mampu menyumbangkan kepada pembangunan sosial dan mewujudkan peluang pekerjaan dan kebajikan serta memastikan matlamat negara 2035 akan tercapai. Ya, itu dia pendekatan dan juga tinjauan rakan tugas kita Muhammad Rosli Jais mengenai dengan pembangunan dan juga kemajuan daerah Belait dan sepanjang 38 tahun kemerdekaan negara Brunei Darussalam. Daerah Belait juga tidak terkecuali dalam merasai perkembangan dan juga kemajuan itu. Dan selaku rakyat Brunei, marilah kita sama-sama menjayakan wawasan negara 2035 ini. Dan juga semoga negara Brunei Darussalam seluruhnya sentiasa di bawah keharmonian dan juga di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Baiklah, nampaknya itu saja yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. InsyaAllah dari masa ke semasa kita akan sampaikan kepada anda apa yang berlaku di sekitar daerah Belait untuk pengetahuan kita bersama. Dan kita kembali semula bersama dengan Fakhrul Razi dan Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkaplah sudah kita berkunjung ke tiga-tiga daerah, bermula dari daerah Temburong, daerah Tutung dan akhirnya kita ke daerah Belait. Dan untuk hari ini pun banyak sebenarnya pengisian dan maklumat yang ingin kita dikongsikan ni Fakrul bersama dengan penonton kita. Kita ni sudah pun bersama dengan rakan-rakan pelapor dari ketiga-tiga daerah dan nantinya kita akan mengongsikan ataupun kita akan ikuti bersama 2 sesi wawancara yang kita adakan secara virtual. Maklum sahaja bila mana kita masih berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, semuanya harus ada alternatifnya. Hingga dapat berjumpa secara fizikal. Tetapi kita akan dapat berbicara dengan mereka secara virtual. Secara virtual. Hari ini kita akan memfokuskan mengenai sentuhan lagu patriotik. Kita akan bersama Yang Mulia Tuan Meja Besara Haji Manaf bin Haji Kamis. InsyaAllah nanti akan mengetahui mengenai sentuhan lagu, pembuatan, penciptaan lagu-lagu patriotik ini. Mungkin ada karakter-karakter yang tertentu yang berkaitan tentang lagu-lagu patriotik dan juga insya-Allah kita akan memfokuskan mengenai segmen kewangan pada hari ini. Segmen kewangan, apa tu tajuknya? Ansuran, baik petani bayar tunai ataupun petani bayar ansuran. Kita akan bersama dengan narasumber kita Yang Mulia Tuan Haji Samsul bin Haji Muhammad, merupakan seorang pakar kewangan. Jadi ingin kita ni tahu kalau akan membali barang, apa bisanya ni? Adakah bayar cash bayar cash ataupun pakai ansuran? Ansuran. Incit-incit membayar. Tetapi walau apapun dalam pilihan bis kita mengenai tentang kewangan dan sebagainya, ada lebih baik kita minta pendapat daripada yang pakar gitu orang. Jangan tergopoh-gopoh apabila kita ingin membuat big purchases atau pembelian yang besar ni. Kalau ada bis kita ingin membeli sesuatu yang mengambil yang memerlukan perbelanjaan yang banyak, mungkin saja boleh dibayar ansuran tetapi ataupun kita nilai dulu. Betul, kerana situasi setiap individu memang berbeza kan. Macam situasi kita ni masa ni kita ingin menonton satu package program. Belia Pewaris Seni Negara Rentak Melayu Moden. Jadi mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera dan ceriakan pagi Auda bersama dengan saya Hana Zainah Haja Wandamid bersama dengan rakan-rakan di Rampai Pagi. Apa khabar Auda pada hari ini? Dan Hana ingin menjanjikan kepada Auda semua bagi peminat penggubahan lagu dan juga penciptaan lagu yang berentak Melayu. Di mana pada hari ini Hana ingin bawakan Auda untuk berkenalan bersama dengan salah seorang komposer yang cukup berbakat di dalam bidang penulisan dan juga penggubahan lagu berentak Melayu. Siapakah dia? Mari. Penerbitan lagu-lagu rentak Melayu seringkali dikait rapat dengan gubahan dan ciptaan lagu yang berunsurkan kebudayaan, kesenian dan kenegaraan. Setiap tahun, terutama sekali di acara kemuncak Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, kita akan dapat mendengarkan lantunan suara penyanyi-penyanyi tanah air menyanyikan dan membuat persembahan lagu-lagu berentak Melayu moden. Bagaimanakah gubahan dan susunan muzik lagu rentak Melayu moden ini diterbitkan? Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan juga tidak terkecuali untuk memberikan pelbagai platform dan juga peluang kepada para belia yang berbakat untuk diberikan pendedahan di dalam menghasilkan lagu-lagu yang berkualiti agar dapat dijadikan sebagai nadi di dalam sesebuah persembahan menerusi acara yang khusus seperti acara kenegaraan. Ilmu yang mendalam dan pengalaman yang luas amatlah diperlukan di dalam penerbitan lagu-lagu berentak Melayu. Tanpa kita sedari, penggubahan lagu menerusi rentak Melayu bertindak sebagai satu ekspresi budaya yang mencerminkan amalan-amalan dan interaksi harian sesuatu masyarakat.
Pada episod kali ini, kita akan menampilkan seorang belia yang berbakat di dalam bidang seni musik. Walaupun baru berumur 35 tahun, belia muda ini mampu mengumpul banyak pengalaman di dalam penglibatan kesenian dan kebudayaan di bidang permainan musik tradisi, persembahan musik rentak tradisi Melayu dan penciptaan lagu khusus kepada rentak Melayu moden. Mari kita dengarkan temu bual Hana bersama dengan belia pewaris negara pada kali ini. Bella Oda, inilah dia salah seorang belia yang Hana janjikan yang ingin berkongsi sedikit sebanyak mengenai dengan bakat yang dianugerahkan, iaitu penggubahan lagu. Sebelum kita ni menggali lebih lanjut lagi, apa kata kita diperkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia namanya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Abu Yazid bin Haji Wandamit. Saya seorang merupakan aktivis lah di dalam bidang muzik tradisi ini. Panjang pengenalannya di sana. Tapi Hana sebenarnya akan mau bertanyakan soalan terlebih dahulu mengenai dengan pembabitan. Macam mana boleh terlibat di dalam bidang penulisan, maksudnya bidang penggubahan lagu ni? Okey, barangan ni dia dirancang lah. Ya, kira dibuat secara berfasa-fasa lah. Macam pada awalnya saya ni merupakan seorang pemuzik tradisi yang mewarisi adalah kira ada bakat daripada mula bapa kami kan, iaitu Mula Haji Wandamit bin Cikawang. Beliau merupakan seorang kari and merupakan seorang pemain gambus lah, kira gambus kasidah. Bila kita ni mendengar macam mana ya terlibat di dalam bidang muzik sebenarnya, muzik tradisi ni memang daripada awal sampai tahun 2021 ni, kira berapa tahun sudah tu? Macam pembelasan lah, dia secara langsung dari 7 tahun lah. Tapi kalau secara kiraannya tu kira dari sekolah lah tu. Daripada sekitar sekolah. tahun 2003 semua tu. Sebelum itu saya sebagai pemuzik pelang tengahnya, and yang saya cakap tadi tu bata menimba ilmu daripada satu grup vokal. Dari segi research pun, kalau muzik Brunei bagiku lah, ya ada 3 type saja. Satu jenis tarian untuk yang dikoreograf data, satu gubahan atau jenis instrumental yang mana saya masa ini membuat lah. Kalau yang di dalam daftar yang daripada yang dari sendiri-sendiri lah, yang kira originally by me dalam 22 lagu lah. Tapi ini dia termasuk dengan kira lagu-lagu gubahan yang sedia ada. Jadinya macam mana dengan pencapaian? Pencapaian dalam tahun 2012 lah. Atau merupakan titik permulaan saya di dalam approach to pertandingan. So, saya mengikuti satu pertandingan ini dikelolakan oleh Bagian Kesenian dan Kebudayaan. Kalau tidak silap, pertandingan rentak Melayu Brunei kali. Kira dalam bentuk nyanyian lah. Dan lagu pertama yang saya hasilkan iaitu Khazanah Warisan Budaya. Artinya lagu itu alhamdulillah dia sangka dapat masuk final lah. 2021 merupakan pengalaman pertama saya lah sebagai pencipta lagu, bukan penggubah. Ya, kalau dikirakan pencipta dan penggubahan ini satu skop yang berlainan lah. Benarnya. Pencipta is orang yang mencipta lagu itu, iaitu komposer. Jadinya selepas 2012 pencapaian yang terkini macam mana? Awal-awal alhamdulillah lah masuk final kan. Lepas itu keep on juga mencipta-cipta lagu, tapi untuk alhamdulillah koleksi sendirilah. Pada tahun 2017 kira aktif baliklah mencipta lagu mengikuti pertandingan Simfoni Jubilee Emas sempena itulah Jubilee Emas ke 50 tahun baru di Imam Mulia Abdul Qasim bin Sultan. Di sana dapat nombor 4 penang, alhamdulillah. Dan di sana pun kira nampaklah perubahan daripada susunan awal sampai ke tahun-tahun itu macamnya orang makin matang lah. Alhamdulillah. Jadinya kepada mereka yang tengah menyaksikan sekarang ini, mungkin ada yang akan disampaikan untuk mereka. Okey, kalau untuk dalam bidang penggubahan lagu ini, apa yang paling penting pertama kali ilmu itu pulang. Artinya dicari ilmu itulah. Kalau orang kalau anda berilmu, dia dapat dia nuhan
Artinya tani galilah ilmu sebanyak mana yang mungkin. Kalau dapat belajar mengambil kursus atau lagi baik. Ia merupakan satu lesson pulang tu. Artinya dari ilmu tu kadang tani boleh kembangkan apa yang kan tani hasratkan itulah. Baiklah Auda, itulah dia tadi sedikit sebanyak dapat dikongsikan. Dan kepada Auda semua, apa kata Auda, tuntutlah ilmu dan cari kalau sekiranya Auda meminati bidang muzik, walaupun bidang muzik daripada segi moden, tapi ada yang mengenali bidang muzik dari segi lagu-lagu Melayu, rentak-rentak Melayu, apa kata ambil tadi sedikit tips yang telah pun dikongsikan dan cuba cari ilmu yang ada. Sering membuat kajian mengenai musik tradisi Melayu secara am dan musik tradisi Brunei secara khusus, dan selain aktif menerbitkan lagu-lagu berunsurkan rentak tradisi Melayu, belia pewaris negara ini juga seringkali diundang untuk menjadi tenaga pengajar bagi para pemusik belia, mengadakan bengkel dan aktif di dalam kerja di belakang tabir penerbitan musik seperti penulisan skor, gubahan dan susunan skor musik. Bakat yang dianugerahkan ini tidak disia-siakan begitu sahaja. Belia ini juga banyak berjasa kepada bangsa dan negara dengan penghasilan lagu-lagu berentak Melayu moden, bukan sahaja untuk acara di dalam negara, malah sehingga ke peringkat antarabangsa. Dengan ilmu dan pengalaman yang ada, para belia yang menyaksikan dapat menjadikan Haji Muhammad Abu Yazid sebagai belia pewaris negara yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Baiklah Auda, itulah dia tadi sedikit sebanyak ilmu yang dapat dikongsikan bersama dengan belia yang mempunyai bakat di dalam bidang penggubahan lagu, terutama sekali di genre berentak Melayu. Kepada Auda semua yang ingin menyaksikan bersama dengan Hana lagi, ada banyak package program juga bahan yang ingin Hana kongsikan bersama dengan Auda. Setia bersama dengan saya Hana Zainah Haja Wandamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Merdeka agar hidup sejahtera. Merdeka, merdeka, Brunei Darussalam. Merdeka, merdeka, Brunei Darussalam. Merdeka, merdeka, Brunei Darussalam. Merdeka, merdeka, Brunei Darussalam. Ayo kita bangunkan negara, kibar bendera kesayangan.